Shalom, selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan kepada kita semua, puji Tuhan, di atas kesempatan kali ini lagi saya akan meneruskan pembacaan di dalam buku yang saya masih gunakan, yaitu Jalan Menuju Yesus. Dan masih topik yang sama. Pada hari kemarin saya membacakan di topik yang ke-8, yaitu bertajuk Pertumbuhan di dalam Kristus. Dan saya akan membuat pembacaan untuk menghabiskan naskah terakhir di muka surat 76 hingga 77. Ini buku Jalan Menuju Yesus. Okey, sebelum itu mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Ya Bapa kami dalam kerajaan syurga, terima kasih Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk membuat pembacaan yang seterusnya di dalam buku Jalan Menuju Yesus. Biarlah apa yang akan saya baca dan apa yang saya akan dengar itu akan menjadi satu berkat di dalam kerohanian saya. Begitu juga bagi mereka yang bersama dengan saya mendengar firman ini melalui buku yang sudah tersedia. Biarlah mereka akan menjadikan ia sebagai panduan dan juga pendorong dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dan semua ini saya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Okey, saya teruskan dengan pembacaan seterusnya. Yang ini kurang terang. Okey, sekejap. Okey, saya teruskan dengan pembacaan ini di muka surat 76. Yesus diangkat ke syurga dalam bentuk manusia biasa. Murid-murid tahu bahawa sahabat dan juru selamat mereka berdiri di hadapan Tuhan. Dia tetap mengasihi mereka dan masih sebagai satu dengan mereka, sebagai satu dengan mereka. Dia akan mengingatkan Bapanya mengenai harga yang Dia telah bayarkan kepada mereka yang Dia tebus. Murid-murid juga tahu bahawa Yesus telah kembali ke syurga untuk menyediakan tempat baginya. Mereka tahu Dia akan kembali dan mengambil mereka ke tempatnya. Sebaik sahaja Yesus kembali ke syurga, murid-murid membuat perjumpaan. Mereka ingin sekali berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus. Mereka merasa kagum sementara tunduk kepala dan berdoa mengulangi janji Yesus. Apapun yang kamu minta kepada Bapa sebagai pengikut-pengikut aku, Dia akan berikannya kepada kamu. Hingga saat ini, belum pernah kamu meminta apa-apa sebagai pengikut-pengikutku. Mintalah dan kamu akan menerima, supaya kesukaanmu menjadi sempurna. Yahya 16 ayat 23 dan 24. Mereka datang kepada Tuhan dengan kepercayaan oleh kerana Yesuslah yang telah mati, bahkan telah bangkit pula dan berada bersama di sebelah kanan Tuhan. Kristus memohonkan kepada Tuhan bagi kita. Rom 8 ayat 34. Pada hari Pentakosta, penghibur datang kepada mereka. Kristus telah berjanji Roh Kudus akan bersama dengan mereka. Dia bersabda, "Lebih baiklah aku pergi, jika tidak, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengiringinya kepadamu." Yohanes 16 ayat 7. Melalui Roh, Kristus selalu tinggal dalam hati anak-anaknya. Benar sekali, Dia akan lebih dekat kepada mereka berbanding dengan ketika Dia bersama-sama mereka. Kehidupan Kristus di dalam mereka akan memberi tenang, kasih dan kuasa.
Orang yang nampak murid-murid heran, lalu mereka sadar bahawa mereka pernah menjadi sahabat-sahabat Yesus. Kisah 4 ayat 13. Semua perkara yang Kristus lakukan kepada murid-muridnya, Dia mahu anaknya melakukannya hari ini. Dalam doa, Yesus yang terakhir bersama-sama dengan murid-murid yang berhimpun mengelilinginya, Dia berkata, "Aku berdoa bukan sahaja untuk mereka, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku sebab perkebaran mereka." Yahya 17 ayat 20. Yesus berdoa untuk kita dan memohon agar kita boleh bersatu dengan Dia, sama seperti Dia bersatu dengan Bapanya. Alangkah indahnya. Juru selamat sendiri mengatakan, anak itu tidak membuat barang sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Yahya 5 ayat 19. Bapa yang tinggal bersatu dengan aku itu, Dialah yang melakukan pekerjaannya sendiri. Yahya 14 ayat 10. Jikalau Kristus tinggal di dalam hati kita, Dia akan bekerja sama dan membantu kita untuk rela dan berkebolehan untuk taat kepada maksudnya sendiri. Filipi 2 ayat 13. Seharusnya kita bekerja seperti Dia dan memperlihatkan semangatnya, sementara kita mengasihi Dia dan tinggal di dalam Dia. Kita haruslah membesar di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 15. Hanya 2 lembar kertas sahaja yang saya bacakan di sini. Begitu menguatkan hati saya apabila saya membacakannya. Sepanjang saya melakukan kebaktian pribadi, saya di setiap pagi, kalau bukan hanya menggunakan buku Jalan Menuju Yesus, saya juga membacakan firman Tuhan melalui sharing daripada grup WhatsApp. Setiap perkataan ayat yang saya bacakan menyebabkan hati dalam yang susah untuk saya gambarkan. Ada sesuatu yang sangat luar biasa. Pada mulanya saya fikirkan bahawa adakah itu hanya emosi seketika sahaja. Tetapi semakin hari semakin saya menghayati setiap perkataan-perkataan Tuhan. Saya merasakan bahawa suatu sinar yang sangat bercahaya yang menerangi hati saya, sentiasa rindu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan ini bukanlah satu penyesalan untuk diri saya, tetapi adalah satu sukacita yang sangat besar di dalam kehidupan saya. Betapa pentingnya kita meluangkan masa pribadi kita dengan Tuhan, bukan hanya untuk pelayanan kita di gereja atau di luar sana, tetapi pelayanan kita secara pribadi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat pelajaran sebentar tadi yang sudah saya dengarkan. Sebelum saya datang ke office, saya mengantar anak saya ke sekolah terlebih dahulu.
Dan bisikan, sesuatu bisikan, sebab saya sebenarnya harus menyediakan satu surat yang perlu disampaikan kepada ketua kampung. Ini adalah sambungan daripada cerita saya sebelum ini. Kalau yang mengikuti kebaktian secara peribadi, dan saya ada selitkan juga kesaksian, iaitu berkenaan dengan mendirikan satu tempat ataupun pada mulanya perancangannya adalah cabang sekolah Sabat, tetapi surat itu perlu disediakan untuk mendapatkan kawasan pembinaan tapak gereja yang berada di kampung yang pada masa sekarang kami diami. Dan rata-rata di kawasan tersebut diduduki oleh mereka yang seagama dengan saya, dan agak tidak baiklah rasanya kalau tidak ada yang mahu menyuarakan hasrat yang Tuhan berikan setelah sekian lama. Sebenarnya perancangan itu agak lama sudah plan untuk mahu mempunyai kawasan ataupun bangunan gereja, malahan langsung belum mempunyai tapak untuk didirikan gereja tersebut, sehinggalah mendapatkan pendapat ataupun suggestion daripada ketua kampung itu sendiri untuk saya dan rakan sahabat satu lagi menyerahkan surat permohonan. Dan itulah berbisik di dalam hati saya, dalam bermain-main dalam fikiran saya untuk menyerahkan surat itu secepat yang mungkin. Dan sahabat saya juga mengatakan kita perlu menyerahkan surat itu secepat mungkin. Dan puji Tuhan, sebenarnya hati kita sebagai manusia yang biasa ini seringkali membuat andaian sendiri, mengatakan bahawa mungkin kalau saya antar surat itu, ketua kampung tu agak sibuk kerana ada beberapa perkara yang harus diurus berkenaan dengan kampung tersebut, beberapa perkara yang berbangkit untuk diurus yang mungkin tidaklah sepenting yang kami ingin menghantar surat tersebut. Tetapi hati Tuhan tidak boleh digambarkan dengan hati sebagai seorang manusia. Dan fikiran itu berlegar-legar mengenai dengan surat itu, hantarlah. Sehinggalah saya mengambil putusan untuk teks kepada ketua kampung. Saya mengucapkan shalom, selamat pagi. Bolehkah saya berjumpa dengan ketua kampung pada petang ini untuk menghantar surat permohonan untuk pembinaan tapak gereja. Sebagai hati manusia yang biasa ini, yang seringkali membuat tanggapan dan pemikiran lain, akan mengatakan bahawa sudah pasti dia akan punya alasan dan sebagainya. Itu adalah pikiran manusia seperti saya. Tapi kita tidak dapat bayangkan bahawa fikiran Tuhan akan bekerja di luar daripada pemikiran manusia. Dan hanya beberapa minit sahaja saya mendapatkan feedback daripada ketua kampung tersebut mengatakan bahawa, ya, selamat pagi, ya, kamu boleh datang berjumpa dengan saya. Kenapakah manusia seringkali merasa ragu-ragu dengan tindakan yang Tuhan sudah rancang dalam kehidupan kita?
Sebelum saya menunggu feedback daripada ketua kampung tersebut, dalam hati saya berdoa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan memiliki semuanya yang ada di bumi. Mengapakah manusia berkuasa ke atas bumi dan menganggap bahawa dunia ini adalah milik mereka? Fikiran itu berligar-ligar dalam otak saya. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, tetapi manusia hilang kesedaran sebagai seorang manusia ciptaan Tuhan. Mereka menganggap bahawa apa yang ada di dalam kehidupan pada masa sekarang adalah milik mereka sendiri dan tidak mempunyai kesyukuran terhadap Tuhan yang mencipta segala langit dan bumi. Sepatutnya adalah Bapa yang ada di syurga yang berkuasa untuk memiliki segalanya. Itulah yang terlingat dalam otak saya pada masa itu. Tapi saya begitu bersyukur dengan feedback daripada ketua kampung, dan sudah tentu ketua kampung itu sangat diberkati, dan jawaban itu bukannya daripada hatinya sendiri, tetapi Roh Kudus berbisik di hati ketua kampung itu juga. Mungkin ramai di antara mereka yang ada di luar sana beranggapan bahawa tindakan yang pertama ialah daripada diri mereka dahulu. Tindakan yang kedua juga daripada diri mereka juga dahulu. Maka itu saya juga berdoa untuk mereka, supaya mereka juga digerakkan dengan Roh Kudus, menganggap ataupun meletakkan Tuhan yang terutama dalam hidup mereka. Dan saya juga tidak layak untuk membenci mereka, kerana saya juga manusia yang berdosa. Saya seringkali menangisi dengan sifat saya sebagai manusia, tapi saya tidak kecewa sebab ini adalah ciptaan Tuhan, dan hanya kita membuat pilihan sahaja. Pastikan pilihan kita ialah jalan menuju Yesus. Okey, sampai sini sahaja untuk kebaktian peribadi saya. Seringkali melihat saya tersentuh hati dalam video ini, tetapi tidak mengapa. Suatu hari, suatu perubahan yang besar dalam diri saya untuk kuat mengikuti Yesus. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pelajaran ini sudah memperingatkan saya sekali lagi tentang cerita murid-murid Yesus pada masa dahulu. Di dalam pelajaran ini juga mengatakan apa yang murid-murid Yesus dilalui, itu juga dilalui oleh kami semua. Hanya iman dan percaya serta penurutan kami kepada Tuhan, kami sedia untuk melakukannya
untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Tuhan sahajalah. Saya datang pada pagi ini. Berkati mereka juga yang mendengar pelajaran ini, supaya mereka terus membuka hati mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan. Semua ini saya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.